Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam. Kita mulakan program kita pada malam yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Dengan limpah dan izinnya Allah rezekikan kita pada malam ini, pada malam yang hening, pada malam yang tenang ini. Allah pertemukan kita dalam satu program yang kira sangat bermanfaat kita buat semua penonton insya-Allah, iaitu program bedah buku Fiqh Siasah Khalifah Abu Bakar. Jadi pertama sekali nak ucapkan malu dengan kehadiran para penonton yang sedang menonton, yang mungkin baru saja menekan butang ataupun menekan video siaran langsung Pustaka Permata Ummah insya-Allah pada malam ini. Jadi anda malukan kehadiran kalian semua insya-Allah. Jadi andai kata kalau suara saya jelas ataupun suara saya tiada apa-apa masalah, boleh komen di ruangan komen jelas. Jadi anda kata kalau boleh komen sekali di tempat kalian lah. Anda kata kalau kalian mungkin berada di Kota Baru, boleh komen Kota Baru clear. Jadi saya nak lihat komen-komen sama ada suara saya ni jelas ataupun tidak. Okey. Dan juga jangan lupa juga penonton-penonton yang baru saja tengok, baru saja tonton, boleh like, komen dan share. Okey. Like, komen. Mana yang komen tu kalau perasan mungkin ada yang belum ada tanda atas tu, belum ada tanda share, maksudnya belum share lagi. Jadi mana yang belum share tu tekan butang share. Biar semua ataupun semua netizen ataupun semua yang lain dapat mengambil manfaat program kita pada malam ini insya-Allah. Boleh sahabat-sahabat sekalian, boleh para penonton yang dirahmati dikasihi Allah SWT insya-Allah. Okey baik. Jadi mungkin ada yang baru saja tonton, mungkin ada yang belum cukup mengenali apakah itu BPU ataupun apakah itu Pustaka Permata Ummah. Jadi Pustaka Permata Ummah ini adalah merupakan satu syarikat penerbitan yang mengumpulkan penulisan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Jadi penulisan-penulisan ini dibukukan dan dijual. Okey baik. Jadi untuk makluman bagi sahabat-sahabat yang belum lagi menekan butang follow, boleh ataupun tekan like di page Pustaka Permata Ummah, boleh buat demikian. Dan jangan lupa tekan butang subscribe di YouTube Pustaka Permata Ummah. Okey baik. Boleh sahabat-sahabat insya-Allah. Jadi sebentar tadi pun jadi sebelum ini ditayangkan juga berkenaan dengan video-video promo buku-buku. Jadi ada buku pesan-pesan sabar, ada buku nota eksklusif 2021 dan juga buku Fiqh Siasah buku pada malam ini. Jadi dan juga ada pelbagai lagi buku-buku yang ditulis dan dikarang oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Jadi dia kata kalau kalian ataupun sahabat saya yang sedang menonton ni berminat atau dapatkan, boleh tekan di pautan yang di pin di ruangan komen. Okey, insya-Allah. Jadi tadi pun ada promo eksklusif, ada combo buku nota eksklusif. Jadi setiap pembelian combo-combo, kita ada combo A sampai combo D, percuma tiket e-daurah pesan-pesan sabar. Jadi pagi tadi, siang tadi kita ada e-daurah pesan-pesan sabar siri 1. Kita ada 3 siri. Jadi dah selesai siri yang pertama, kita bagi lagi 2 siri. Jadi dengan combo buku nota eksklusif dengan buku-buku daripada combo A sehingga combo D, percuma tiket e-daurah. Jadi jangan lupa dapatkan sekarang. Okey insya-Allah. Baik. Jadi berbalik pada program kita pada hari ini, iaitu program bedah buku. Bedah buku Fiqh Siasah. Fiqh Siasah Khalifah Abu Bakar. Okey baik sahabat-sahabat insya-Allah. Jadi
seperti yang tertera di poster, insyaAllah program kita bedah buku fiksi siasah ni dilaksanakan sebanyak, insyaAllah jika tiada arah melintang, kita akan laksanakan sebanyak 5 siri. Jadi 2 siri yang dipaparkan di poster adalah siri pada bulan Disember saja. Dan siri yang berikutnya, siri ketiga, siri kelima akan dimaklumkan kemudian, insya-Allah. Jadi siri pertama pada hari ini dan akan datanglah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita direzekikan dengan panel yang cukup, saya kira cukup hebat, iaitu Ustaz Imran Selamat. Jadi apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi sedikitlah kita bagi pengenalan panel kita pada malam ini. Ustaz Imran Selamat Al-Malizi gelarannya. Beliau sebelum ini berkelulusan University of Science and Technology UST Sana'a Republic of Yaman daripada 2004 sehingga 2009 dan sekarang merupakan calon sarjana usuluddin Fakulti Al-Quran dan Hadis Universiti Malaya. InsyaAllah moga-moga Ustaz dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Dan Ustaz juga berpengalaman kini merupakan seorang pendakwah dan penceramah bertauliah Maiz dan Mawib. Beliau juga pernah sebelum ini ahli Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ daripada 2012 hingga 2015. Okey, sekadar itu saja pengenalan serba-serbi berkenaan panel kita pada malam ini. Jadi insyaAllah kita punya aturan program kita pada malam ini cukup mudah. Kita akan ada hanya 2 sesi, iaitu sesi pertama saya akan serahkan kepada Ustaz untuk sesi kupasan bedah buku fiksi siasah ini sendiri, dan kemudian selesai bedah kita akan pergi pada sesi yang kedua, iaitu sesi soal dan jawab. Jadi saya percaya dan saya yakin sahabat-sahabat yang menonton, para penonton sekalian, semestinya sepanjang kupasan nanti akan ada soalan. Jangan lupa boleh titipkan soalan di ruang komen, insya-Allah saya akan bacakan pada sesi Q&A nanti, insya-Allah. Okey, baik. Jadi sebelum saya serahkan kepada ruangan program kita pada malam ini kepada Ustaz Imran, serba-serbi saya ingin berikan sedikit sinopsis sebelum Ustaz sendirilah akan berbentangkan secara lebih jelas sinopsis berkenaan apa fiksi siasah ini sendiri. Fiksi siasah ini merupakan sinambungan daripada Fiqh Al-Harakah sebanyak 3 jilid. Buku ini mengisahkan riwayat hidup secara lengkap yang ditulis dalam buku ini sebanyak 9 bahagian kepimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bermula daripada pelantikan sehinggalah kewafatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, insya-Allah. Jadi tanpa lengahkan masa, insya-Allah. Jadi boleh anda dapatkan kebersediaan Ustaz sebelum anda serahkan saya serahkan pada Ustaz, insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Boleh. Jadi tanpa lengah masa, saya serahkan ruang dan masa ini kepada Ustaz Imran Selamat. Jadi dengan segala hormatnya, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan inayah daripada Allah taala. Malam ni kita dapat bersama dalam diskusi bedah buku. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Pustaka Permata Ummah yang menjemput saya pada kali kedua. Kali pertama kita telah pun membincangkan buku yang sama dalam seminar atau webinar bulan lepas, tak silap bulan lepas. Dalam program itu kita telah banyak juga kupasan-kupasan yang kita dah ambil daripada buku ni. Cuma pada sesi ni kita akan pergi kepada bab ataupun bahagian-bahagian buku. Dia tak guna bab, dia guna bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. InsyaAllah kita akan petik beberapa
perkara-perkara yang penting. Saya tak akan baca semua kerana buku ada pada tangan saudara dan saudari sekalian. Jadi saya akan petik afkar ataupun idea yang cuba dilontarkan oleh pengarang kitab atau pengarang buku ini, iaitu Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Selepas ni saya akan sebut beliau sebagai pengarang. Okey. Mukadimah tu saya tak baca. Okey, saya terus nak pergi pada bahagian satu kitab ini, iaitu pelantikan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini bahagian yang sangat penting Tuan Guru meletakkan pada bahagian satu ataupun pada tajuk awal. Inilah kita kata tajuk yang besar selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW dalam persoalan siasah. Kita bincang tajuk fiqh siasah, fiqh tentang urus takbir, fiqh tentang pemerintahan. Kalau Nabi SAW masih hidup, tak timbul persoalan siapa yang menjadi pemimpin. Tidak timbul soalan siapa yang layak untuk memegang tampuk imamah. Tak timbul persoalan itu kerana Nabi SAW adalah Rasul dan baginda sendiri adalah pemimpin. Okey. Persoalan yang timbul adalah selepas wafat Nabi SAW. Semasa baginda SAW hidup, baginda dijemput oleh orang-orang Ansar, iaitu Aus dan Khazraj, untuk datang ke Madinah atau Yathrib, sebelum tu dipanggil Yathrib, sebagai pemimpin. Mereka berbai'ah dengan Nabi SAW selama 72 orang, berbai'ah dengan Nabi SAW dalam peristiwa Bai'atul Aqabah Al-Kubra. Peristiwa yang kita semua tahu. Jadi peristiwa-peristiwa ini boleh dibaca dalam buku-buku karangan Tuan Guru yang sebelumnya, iaitu Fiqh Harakah. Baik. Selepas wafat Nabi SAW, orang-orang Ansar, mereka hendak melantik pemimpin di kalangan mereka kerana mereka menganggap bumi Yathrib atau bumi Madinah itu adalah tanah air mereka. Golongan Muhajirin ini adalah golongan yang datang daripada luar. Walaupun mereka ada persaudaraan Islam dengan orang-orang Muhajirin, namun mereka menganggap Madinah itu adalah tanah air mereka, kampung halaman mereka, yang mana mereka lebih layak. Ini pun kita ada bincang dalam webinar sebelum ini. Mereka hendak melantik iaitu pemimpin mereka, iaitu Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah. Kita akan masuk nanti. Jadi pengarang kitab pada peringkat awal ni dia menerangkan tentang kepentingan menegakkan khilafah selepas wafatnya Rasulullah SAW. Orang-orang Madinah pun dia faham, orang Ansar pun faham perlu melantik pemimpin kerana satu hari sahaja keadaan umat Islam tanpa pemimpin, dia berisiko untuk membawa kepada perpecahan. Umat yang tidak diurus. Baik. Pengarang kitab dia mulakan bab ini atau bahagian ini dengan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah, iz ni harfu tadhkir. Seolah-olah Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi SAW. Ingatlah wahai Muhammad. Ketika mana Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Seolah-olah Nabi SAW ada masa tu. Kita tahu bahawa Nabi tak ada. Tapi Allah Ta'ala sebut tu nak menyatakan benda ini penting. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menciptakan. Allah Ta'ala nak menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Khalifah ni kalau ikut maksudnya boleh bermaksud niyabah anin nubuwah. Ataupun dalam ayat ini iaitu iqamatuddin, menegakkan agama, wasiyasatud dunia bihi, kemudian mentadbir dunia berdasarkan agama. Pentingnya melantik khalifah, iaitu orang yang mentadbir dan mengurus, sebagai galang ganti kerja Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi-Nabi yang terdahulu juga
ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk memakmurkan bumi. Nabi Adam, bermula daripada Nabi Adam AS dan seterusnya. Apabila manusia telah hilang iman, ya, menjadi kufur, menjadi musyrik, Allah Ta'ala utuskan rasul-rasul untuk kembalikan mereka kepada agama yang benar, kemudian meluruskan tugas mereka sebagai khalifah mentadbir muka bumi. Baik, ini lebih kurang idea yang dilontarkan oleh pengarang pada bahagian satu ni. Kemudian dia bawa hadis. Hadis ni pun kita semua tahu, iaitu kanat banu Israel tasusumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di. Okey. Adalah Bani Israel itu, mereka dipimpin, mereka ditadbir atau mereka diuruskan oleh para nabi, ya. Baik. Tasusuhumul anbiya, maknanya kerja nabi-nabi bukan saja berdakwah, mengajak manusia kepada agama tauhid, mengajak manusia supaya beriman dan beribadah kepada Allah Ta'ala, anibudullah wajtanibut taghut. Bukan itu saja. Hadis ini menerangkan bahawa para nabi mereka adalah sosok tokoh politik. Ya. Mereka mengajak manusia kepada Allah dan mereka memimpin manusia ataupun umat yang mereka diutuskan. Bani Israel, nabi-nabi mereka itu adalah golongan yang tasusuhumul anbiya. Maknanya mereka dipimpin oleh nabi-nabi. Apabila dia digunakan perkataan kullama halaka, mana binasa, dengan maksud bila wafat saja mana-mana nabi, maka khalafahu nabi, maknanya pemimpin itu diganti oleh nabi yang lain, ya. Perkataan khalafa mana gantilah. Jadi kita boleh faham di sini makna khalifah itu adalah pengganti. Sebab itu saya dah terangkan dalam seminar sebelum ini, mengapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipanggil khalifah? Kerana dia menggantikan tugas Nabi Muhammad SAW mentadbir dan menguruskan urusan orang-orang Islam. Ya, dia panggil tawalla umurul muslimin. Dia mengambil tugas untuk menguruskan urusan orang-orang Islam, iaitu termasuklah rakyat yang berada dalam di bawah pemerintahan tu. Jadi man tawalla umurul muslimin, dia dipanggil khalifah sebab apa? Dia ganti kerja Nabi SAW. Sebagaimana hadis ini menyatakan bahawa bila ada mana-mana Nabi Bani Israel memimpin, bila dia wafat, diganti oleh Nabi yang lain. Okey? Cuma persoalannya, selepas Nabi Muhammad SAW, siapa yang nak jadi Nabi? Kalau ada Nabi, terang, itulah dia pengganti dia. Macam Nabi Musa AS wafat, Nabi Harun wafat, riwayat mengatakan dilantik Yusha' bin Nun, ya, yang juga seorang Nabi di kalangan Bani Israel. Tapi masalahnya Nabi Muhammad SAW apabila baginda wafat, siapa? Adalah hadis menerangkan wa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada Nabi selepas aku. Jadi tak ada Nabi lepas aku, tak ada pemimpin. Adakah itu maksudnya? Bukan. Nabi kata, wasayakunu khulafa, yang akan ada ialah pengganti-pengganti. Khulafa makna pengganti-pengganti. Ya. Fayakthurun, jumlah mereka ni ramai. Yang ganti aku ni lepas satu, ramai orangnya. Ya. Mereka ni ramai. Ramai jumlah pemimpin di kalangan umatku. Baik. Kemudian para sahabat bertanya, qalu fama ta'muruna? Kalau pemimpin atau pengganti engkau wahai Rasulullah tu banyak ramai, apa yang kau perintahkan kami wahai Rasulullah? Qala, dia kata, fu bi bai'atil awwal fal awwal. Nabi SAW menyatakan, bila sahabat tanya, kalau pengganti engkau tu ramai, apa yang kami nak buat? Apa yang kau perintahkan untuk kami buat? Kata Nabi SAW, ya, dia tunaikanlah bai'ah, dia sebut. Bai'ah yang pertama dilakukan dan yang berikutnya. Berikan hak yang wajib ditunaikan terhadap mereka, sebenarnya Allah akan menyoal mereka pada hari kiamat. Jadi,
tugas melantik pemimpin ni tugas yang berat. Maknanya umat perlu melantik pemimpin dan dia kena taat. Dalam hadis tadi disebutkan al-sam'i wa ta'ah, ya. Pemimpin itu dia hendaklah dibai'ah atau dibuat perjanjian setia, dengar perintah dia dan taat selagi mana ya dia tidak menyuruh kepada perkara maksiat, ya, kena dengar dan taat. Bila berlaku perkara hilangnya ketaatan, ya, kalau dalam kitab-kitab dia sebutkan khuruj an ta'ah ataupun khuruj an ta'ah. Sebab itu golongan khawarij dipanggil khawarij, maknanya mereka itu keluar daripada mentaati pemimpin. Ya, keluar daripada mentaati pemimpin. Golongan burah pun sama. Dalam perbahasan dalam kitab-kitab, apa ciri-ciri burah itu? Mereka itu kharij an ta'ah. Mereka keluar daripada mentaati pemimpin. Jadi pemimpin itu mesti ditaati selagi mana dia tak suruh benda maksiat. Kalau dia menyuruh perkara yang khilaf, ya, khilaf, kita masih kena ikut juga. Walaupun kita ada pandangan lain. Yang ni pun saya dah terangkan dalam pengajian-pengajian yang sebelum ni. Jadi itu basically apa yang pengarang nak sampaikan pada mukadimah ataupun bahagian awal, bahagian 1 ni. Kemudian dia sebutkan hadis takunun nubuwah. Dia kata takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takun. Kenabian ini ditegakkan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Selagi mana Allah Taala berkehendak, maka Nabi SAW menggambarkan, aku akan ada sama dengan kamu, aku memimpin kamu selagi mana Allah Taala berkehendak. Bila sampai masanya, maknanya Nabi SAW wafat. Okey. Thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Kemudian Allah Ta'ala akan angkat kenabian ni. Maksudnya Allah Ta'ala wafatkan aku. Okey. Selepas aku wafat, apa jadi? Thumma takunu khulafa. Ataupun thumma takunu khilafah. Khilafah ala minhaj nubuwah. Yang ada adalah pengganti-pengganti aku yang akan memimpin mengikut sistem ataupun mengikut manhaj kenabian. Yang ini digambarkan, ya, oleh para ulama. Benda ni berlaku dalam zaman Khulafa Ar-Rashidin. Okey. Yang disepakati iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Ali. Kemudian ada perbahasan mengenai khalifah yang kelima tu siapa. Ada pandangan yang kata khalifah yang kelima adalah Al-Hasan Ibn Ali, ya, iaitu cucu Nabi SAW. Ada perbahasan ulama juga mengatakan khalifah yang sah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu saya tak nak campur. Okey, kemudian hadis ni boleh baca sendiri pada muka surat 10. Berlaku macam-macam lah selepas tu, berlaku pemerintahan yang zalim, raja yang zalim pun, sampai di hujung hadis tu Nabi SAW menyatakan, okey, summa takunu khilafatun ala bin hajin nubuwah. Ataupun hadis-hadis lain pun ada menerangkan bahawa dunia ni selepas berlaku kekacauan, selepas berlaku pergolakan, ketidakseimbangan dalam urusan politik ataupun siasat umat Islam, dia akan kembali kepada pemerintahan mengikut manhaj nubuwah. Yang kalau kita kumpulkan semua hadis-hadis, kita lihat pandangan para ulama, iaitulah dengan munculnya Al-Mahdi, ya, Al-Mahdi, iaitu daripada keturunan Nabi SAW. Okey. Jadi itu idea yang nak disampaikan oleh pengarang bahawa perlu lantik pemimpin, ya. Saya nak terus pergi lompat pada muka surat 15. Soalannya, siapakah pemimpin yang perlu dilantik? Ya, okey. Ada khilaf dalam masalah ini. Saudara boleh baca lagi perbahasan dalam pengarang dalam kitab ni tentang golongan Ahlul Bait, ya, ataupun dia disebut golongan Syiah. Mereka mengatakan bahawa jawatan imamah, kepimpinan, ya, mesti dengan jalan wasiat. Nabi SAW tak akan biarkan umat ni terkotak-kanting. Dia dah bagi tahu dah siapa yang
sepatutnya memimpin. Okey, dan mereka menyatakan itulah dia Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, yang mana bila Nabi SAW telah wasiat, menurut kepercayaan mereka, para sahabat tak ikut wasiat Nabi SAW. Sebab tu berlaku perbezaan yang besar antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan golongan Syiah atau Ahlul Bait. Golongan mereka menggelarkan diri mereka adalah pengikut Ahlul Bait. Okay. Jadi pengarang kitab ni pada muka surat 15 dia terangkan sini. Mana ni pendirian kita. Rasulullah SAW tidak berwasiat menentukan siapa penggantinya. Okey. Kalau baca kita kitab golongan Syiah, dia bawa hujah-hujah dia. Tapi kita Ahlus Sunnah, hujah-hujah kita ditegaskan oleh pengarang kitab. Ya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab dalam keadaan tenat akibat kecederaan daripada tikaman, beliau diajukan dengan satu pertanyaan agar menamakan individu yang akan menggantikannya. Maknanya, nak beritahu kat sini bahawa kalaulah wasiat ni satu benda yang memang disunahkan oleh Nabi SAW, lepas wafat saja Nabi, maka para sahabat tak perlu pening nak fikir siapa pemimpin, iaitu lantik orang yang diwasiatkan. Oleh kerana masalahnya ialah wasiat itu tidak ada. Menyebabkan mereka terpaksa pilih. Orang Ansar nak pilih Sa'ad Ibn Ubadah radhiyallahu an. Kemudian saya dah terangkan sebelum ni bagaimana Sayyidina Umar membawa Sayyidina Abu Bakar ke Thaqifah Bani Sa'idah, iaitu dia macam, kalau orang kita panggil macam wakaf lah, macam tempat ada bumbung, tempat rehat. Orang-orang Aus dan Khazraj bincang-bincang. Dia bawa Sayyidina Abu Bakar, kemudian melihat kalau dilantik pemimpin di kalangan Aus atau Khazraj, tak cukup kuat pengaruhnya untuk menundukkan kaum Arab yang lain, terutamanya Quraisy. Mereka takkan mudah ikut satu kaum yang tak dikenali ataupun bukan tak yang lemah ataupun tak cukup pengaruh. Dulu kita ada bincangkan tentang kita panggil al-asabiyatul ghalibah. Pentingnya ada kaum yang dominan menjadi pemimpin. Pemimpin datang daripada kaum yang dominan. Dia boleh bercakap dan kata-katanya diikut. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab melihat Aus dan Khazraj tak ada ciri-ciri itu. Kalau dilantik Sa'ad bin Ubadah, mungkin hanya golongan mereka saja yang boleh taat. Macam mana dengan orang yang berada di Mekah? Macam mana orang yang berada di Bahrain? Macam mana orang yang ada di Yaman? Orang di wilayah-wilayah lain? Susah. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun dia sebut hadis. Nabi SAW menyatakan al-a'immatu min Quraisy. Kepimpinan itu berada pada tangan Quraisy. Dan saya dah terangkan maksud hadis ni, iaitulah kata para ulama. Golongan Quraisy ini dia menjadi ikutan masyarakat Arab masa tu. Apa saja yang dia buat biasanya akan jadi budaya, menjadi ikutan. Nabi SAW daripada Quraisy. Jadi kena kepimpinan tu daripada Quraisy, baru orang lain boleh ikut, boleh taat. Okey? Ini juga pembahasan disebut oleh Ibn Khaldun. Jadi pengarang kitab ni nak bagi tahu, kalau ada wasiat, tentulah lepas wafat Nabi SAW, sahabat terus ikut je. Siapa yang Nabi wasiat, lantik je. Oleh kerana tak ada, maka itu yang timbul nak lantik siapa. Maka cadangan daripada Ansar, cadangan daripada Sayyidina Abu Bakar sendiri, daripada Quraisy, kemudian Sayyidina Umar nak bai'ah dia pula kata umsud dia ada kaya Umar, dia minta, wahai Umar, kau hulur tangan biar aku bai'ah kau. Jadi akhirnya mereka sepakat melantik orang yang diperintahkan Nabi SAW menjadi imam. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Muru Abu Bakrin an ya'umman nas bis salah. Itu isyarat daripada Nabi SAW sebelum kewafatan baginda, iaitu baginda memerintahkan para sahabat, lantik Abu Bakar menjadi imam, memimpin solat kamu. Dan pada zaman dulu, Nabi SAW akan lantik imam, dan imam itulah akan jadi pemimpin semasa Nabi SAW tidak ada di Madinah. Jadi isyarat itu menunjukkan kalau Nabi wafat,
imam solat kamu ini, dialah yang memimpin urusan hidup kamu. Dan bila Sayyidina Umar tanya dengan sahabat, redha tak kamu orang yang Nabi lantik sebagai imam solat kamu, dia juga menjadi pemimpin dalam urusan dunia kamu? Sahabat semua setuju. Itu secara ringkasnya. Kemudian masa wafat Sayyidina Abu Bakar meninggal pun, dia minta pandangan para sahabat, siapa nak lantik, bincang, dia tanya tentang Umar, dan kisahnya akhirnya Sayyidina Umar jadi khalifah. Maknanya kat situ pun tak ada wasiat. Maksudnya tidak ada ketetapan tertentu. Bila mana dilantik, bila mana dicadangkan nama Sayyidina Umar serahkan balik pada para sahabat, mereka sepakat lantik saja Umar, kerana mereka lihat memang tak ada siapa yang ada kelebihan selepas Sayyidina Abu Bakar melainkan Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar nak meninggal pula, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dalam solat subuh rakaat pertama, dia ketikam. Jadi dia bila ditanya pula siapa yang akan ganti dia, dia kata apa? In astakhlif faqad astakhlifa man huwa khairum minni Abu Bakar, wa in atruk faqad taraka man huwa khairum minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku menentukan, maka orang yang lebih baik pada aku ialah Abu Bakar, tak pernah tentukan siapa. Jadi dia kata, korang tanya aku suruh lantik pemimpin, Abu Bakar pun lagi bagus daripada aku, dia pun tak buat macam tu. Dan orang yang lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar, iaitu Rasulullah SAW, pun tidak pernah meninggalkan wasiat untuk melantik sesiapa. Jadi aku tak nak lantik atau tak nak bagi wasiat, kerana Nabi SAW pun tidak menentukan siapa. Jadi kalau ikut riwayatnya, Sayyidina Umar pun dia lantik 6 orang sahabat. Siapa? Abdul Rahman bin Auf, siapa lagi? Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, ada lagi 3 orang, bincang, lantik di kalangan mereka, bincanglah. Maknanya kita faham di sini bahawa urusan melantik pemimpin bagi orang-orang Islam, dia tidak ditentukan secara wasiat, maka dia atas konsep syura, wa amruhum syura bainahum. Jadi itu yang nak disampaikan oleh pengarang kitab ni di sini. Bila mana mereka telah sepakat melantik pemimpin, maka pemimpin itu dibai'ah dan ditaati. Dan kita tahulah bahawa masa tu calon yang ada adalah Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dikatakan bahawa ketika itu Abdul Rahman bin Auf, walaupun namanya dicalonkan, tapi dia memilih untuk mendapatkan pungutan suara daripada penduduk Madinah saja, untuk pilih siapa di kalangan calon-calon yang ada. Wallahu ta'ala alam, dikatakan itu antara itu antara isyarat bahawa dalam Islam ada pilihan raya. Cuma mungkin masa tu tak adalah gantung poster ke apa ke, tak adalah. Tapi diminta pandangan penduduk Madinah, termasuk orang perempuan, siapa yang mereka nak menjadi pemimpin, dan akhirnya dilantiklah Sayyidina Uthman ibn Affan. Okey. Ini maknanya pengarang kitab nak menyatakan pentingnya melantik pemimpin, sebab kalau orang Islam tak ada pemimpin, dia akan berpecah. Memang terbukti selepas wafat Nabi SAW pun berlaku perpecahan, golongan murtad, berlaku orang yang ikut nabi-nabi palsu dan sebagainya, perpecahan. Jadi kalau tak ada pemimpin yang menguruskan masalah riddah, golongan murtad masa tu, golongan tak nak bayar zakat masa tu, maka kucak-kacir orang Islam. Itu saya nak inilah. Boleh baca sendiri. Kalau saya baca nanti jadi kuliah baca kitab lah kan, tak jadi bedah buku. Jadi bedah ni mana kita pilih poin-poin tertentu sajalah. Okey. Baik. Okey. Saya tadi ada susun tadi. Okey. Kalau boleh malam ni kita ambil bahagian satu ya. Rumusan pelantikan khalifah. Kita lihat muka surat 35.
Hakikatnya tiada nas yang terang dan nyata daripada Al-Quran dan hadis yang menetapkan siapa yang akan menjadi ketua negara selepas Rasulullah SAW. Ya. Selepas Rasulullah wafat, tidak ditetapkan siapa. Okay. Sama ada nas yang menetapkan Abu Bakar ataupun Ali, tak ada. Perkara tersebut menjadi punca perdebatan yang hangat dalam kalangan sahabat. Inilah pendapat yang diulas oleh Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, ya, Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain. Ini disebut oleh pengarang kitab ni. Jadi pemilihan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah adalah kerana ketokohannya dalam lapangan ilmu. Sebab itu Al-Mawardi, ya, rahimahullah, dia mensyaratkan pemimpin tu, syarat pertama dia al-ilm, ya, iaitu orang tu mesti berilmu. Ya, saya tanya dengan almarhum Dr. Abdul Karim Zaidan pun, dia kata syarat yang mula-mula kena ada bagi pemimpin adalah dia kata al-alimul faqih. Dia mestilah orang yang berilmu dan mendalam pengetahuannya dari segi hukum. Sebab siasah ni kita sebut, ya, ilmu fiqh siasah ni, maknanya kita nak bincang ilmu pentadbiran, ilmu pemerintahan, ya, urus tadbir berdasarkan kepada hukum-hukum syarak. Maka menjadi pemimpin, dia mesti orang yang berilmu dalam urusan orang ramai, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Sebab apa? Hukum-hukum syarak tidak boleh ditegakkan melainkan dengan adanya kuasa. Contohnya zakat. Zakat. Kalau tak ada kuasa, kita tak ada authority, ya, macam mana kita nak kutip zakat? Siapa nak ikut cakap kita? Begitulah kita pergi pada hukum-hukum yang lain, seperti hukum jenayah. Macam mana kita nak hukum orang kalau rakyat tak iktiraf kita? Rakyat kena ada. Negara ni kena ada, pertama tanah air. Mesti ada bumi, tanah. Buqa'atu minal ard. Mesti ada tanah tu luas ni mana. Sempadan dia kat mana. Okey? Bila ada tanah, macam contoh Madinah. Madinah tu sendiri adalah tanah. Okey? Bumi. Ada sempadan dia. Kemudian dalam tu ada penduduk. Ada rakyat. Okey? Kalau tak ada rakyat, dia tak jadi pemerintahan. Okey? Bila ada rakyat, dilantik pemimpin. Bila ada pemimpin, dilaksanakan hukum dan negara itu mesti berdaulat. Maknanya dia ada keupayaan untuk kita panggil apa? Keupayaan untuk kontrol mass. Apa ni? Orang awam ni. Sebab kalau tak dipanggil pemerintahan, ya. Tak bolehlah satu orang tu dia datang Selangor ni, dia kata saya adalah raja negeri Selangor. Sultan Selangor yang ada ni macam mana? Tak boleh. Dia tak boleh datang tiba-tiba macam tu. Melainkan macam contohnya sekarang ni dah establish ada raja-raja Melayu, contoh, raja-raja Melayu, sultan. Dia dah diterima oleh rakyat. Itu raja. Ya, ni tanah dia. Okay, dia bagi pada rakyat duduk, tinggal. Okay, beraktiviti, berekonomi, bla 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 semua. Dan ada hukum undang-undang yang dilaksanakan. Jadi undang-undang kena ada dalam pemerintahan dan undang-undang ni mesti ditegakkan oleh pemimpin. Soalnya undang-undang apa yang pemimpin ni nak tegakkan? Jadi dia mestilah berilmu, iaitu memahami hukum-hukum syarak. Dan Sayyidina Abu Bakar dia ada kelayakan ini. Buktinya senang. Ya, kita dah bincang sebelum ni. Bila timbul pertikaian soal zakat, orang-orang yang tak nak bayar zakat, tentang riddah, sepakat para sahabat. Menentang, berperang, memerangi golongan murtad, itu sahabat semua setuju. Bila timbul isu orang yang solat tak nak bayar zakat, dipanggil golongan mani'uz zakah. Kan ramai sahabat tak setuju bila Sayyidina Abu Bakar kata perangi juga yang ni. Murtad pun lawan, Nabi palsu pun kita lawan, yang ni pun kita lawan, tak nak bayar zakat. Jadi para sahabat rasa baik fokus yang terang-terang kafir ni. Nabi palsu, murtad. Yang ini kan dia masih dipanggil ahlul qiblah. Ya, mereka masih solat. Ya khalifata Rasulullah anuqatilu ahlul qiblah. Dihantar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, diwakilkan. Maknanya ramai sahabat tak setuju. Tapi dia atas beradab, dia hantar Sayyidina Umar untuk bincang. Dan kita tahu kisahnya,
Akhirnya dibacakan hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ila akhir hadis. Sayyidina Umar menganggap kita tak boleh bunuh orang Islam sebab Nabi kata asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka ni terpelihara darah dan harta benda. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dia faham hadis tu lebih dalam daripada apa yang difahami oleh Sayyidina Umar. Nampak? Sebelum tu krisis nak lantik pemimpin pun dia juga bagi solution. Solution ni apa? Al-a'immatu min Quraisy. Tu pandangan dia. Okey, bila timbul isu ni, dia pun baca hadis yang sama, umirtu an uqatilana. Kan Nabi kata hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus solah wa yu'tuz zakah. Mengucap 2 kalimah syahadah tak cukup, mesti solat. Solat tak cukup, mesti keluar zakat. Jadi aku akan perangi orang yang cuba nak pisahkan. Syahadah lain, solat lain, zakat lain. Nampak? Menunjukkan Sayyidina Abu Bakar ni dia faqih. Bila dia bercakap, ya, dia berjaya convince, ya, dia berjaya meyakinkan Sayyidina Umar hujahnya, maka Sayyidina Umar kata tak syak lagi kami lantik engkau sebagai khalifah. Khalifah dengan makna pengganti Rasulullah SAW, kerana dia ada keupayaan memahami nas Quran dan hadis. Masa sahabat macam tak boleh terima kewafatan Nabi SAW pun dia baca ayat Quran juga. Ya, Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni dia ada satu sum'ah, dia ada satu apa bahasa Melayu dia panggil credibility atau dia ada yalah kita panggil kelayakan lah, ya, yang orang tengok pada dia tu, ya, untuk ditaati dan diikut cakap dia. Okey, sebab tu pemimpin kalau tak ada ilmu, kalau dia bercakap orang lain boleh pangkah. Dia bercakap orang lain boleh lawan hujah dia, payah cerita. Okey. Jadi pemimpin tu mesti dia mampu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dilihat dia ada ketokohan dalam lapangan ilmu, ya, mempunyai kewibawaan sebagai pemimpin dalam menghadapi banyak keadaan yang tak mampu ditangani. Dan kalau masa tu saya nak katakanlah saat Ibn Ubadah jadi pemimpin pun tak selesai. Mungkin orang murtad ramai berlaku pula dekat Mekah, tak boleh terima. Jadi lantik Umar pun susah juga, kan? Jadi dilihat masa tu memang sesuai Sayyidina Abu Bakar ni menjadi pengganti Rasulullah SAW. Kedudukan Abu Bakar yang berasal daripada Quraisy, yang paling berpengaruh juga dipertikaikan oleh Abu Sufyan yang menyatakan Sayyidina Ali kepada Sayyidina Ali, Abu Bakar bukan daripada kaum Quraisy yang kuat. Ni pun dibincang oleh pengarang juga. Mana di kalangan Quraisy sama Quraisy pun ada juga tak setuju Abu Sufyan. Abu Sufyan ni kalau ikut riwayat memang dia sebenarnya dia prefer Sayyidina Ali. Ya, tapi bila dia jumpa Sayyidina Ali, kata engkau lebih layak untuk ni sebab engkau keluarga Nabi SAW. Dia Sayyidina Ali tolak. Ya. Melihat ini adalah bibit-bibit membawa kepada perpecahan. Jadi Sayyidina Ali pun dia bai'ah juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Okey. Jadi yang lain-lain tuan-tuan saudara-saudari boleh baca, tengok lagi. Kalau ikutkan, itulah antara idea atau afkar yang cuba diketengahkan oleh pengarang kitab. Dia nak bagi tahu bahawa pelantikan Sayyidina Abu Bakar ni penuh rencam. Dalam kalau kita baca lah, sebab tu bedah buku ni sebenarnya orang yang bedah buku ni dia tak dapat nak rungkai semua. Jadi nak tak nak saudara-saudari yang ada buku ni kena baca juga, tengok satu-satu. Mazhab Syiah disebut sini. Mazhab Syiah ni apa hujah dia? Kalau ikutkan, adakah Abu Sufyan itu Syiah? Sebab dia pun prefer Sayyidina Ali. Dia ada sentimen kekeluargaan sebenarnya. Ya. Kemudian dia lihat kabilah yang kuat. Sebab itu, kalau nak lantik Sayyidina Umar, pun tentu Abu Sufyan akan tentang. Pasal apa? Daripada Bani Adi, daripada Quraisy ni banyak
kabilah yang kuat Bani Makhzum. Okey. Kemudian Bani Hashim ada pengaruh juga kerana faktor keturunan Nabi SAW, iaitu datuknya bapa saudaranya Abu Talib, datuknya Abdul Muttalib ada, ya. Kemudian moyangnya Hashim. Semua tu ada faktor dalam menentukan orang itu boleh diikut cakap dia. Ada pengaruh. Sebab itu kalau orang tu kurang pengaruh, kurang lah, maknanya dia punya kekuatan untuk menarik loyalty daripada rakyat. Sebab tu dalam ni pengarang menyebutkan Abu Sufyan kalau ikutkan semata-mata Quraisy, Abu Bakar pun tak setuju, ya. Jadi adakah Abu Sufyan itu mirip kepada Syiah? Masa tu tak timbul lagi. Syiah ni masa ni tak timbul lagi. Syiah dia timbul lepas tu. Lepas perang Jamal, lepas peperangan Siffin, apa semua, baru timbul isu orang yang sangat sayang kepada Sayyidina Ali ni. Sebab itu kalau lihat kajian mengenai dengan ilmu akidah, ya, firqah yang berkaitan dengan akidah ni, kita memang bincangkan Syiah itu sebagai kumpulan Islam yang bercanggah, berbeza dengan kita dari segi akidah dan kepercayaan. Khawarij pun sama, ya. Siapa lagi? Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, apa semua ni. Tapi kalau kita lihat sebenarnya semuanya dia punca dalam khilaf siasi. Dia mulanya punca dalam perbalahan ataupun perselisihan dari segi politik. Dari segi ketuhanan, sebenarnya semua percaya Allah tu satu. Allah tu esa. Dari segi benda yang fundamental, solat, puasa, zakat, semua umat ini bersetuju. Persoalannya adalah bila pergi pada siasah ni sebenarnya melihat siapakah pandangannya yang lebih afdal, lebih kuat, lebih baik. Itu je. Sebab itu asalnya perbalahan ni dia punca yang itu. Tapi lama-lama dia dah ke lain. Dia dah lain. Sampai peringkat siapa yang terima khilafah, Abu Sufyan, lepas tu Bani Umayyah, lepas tu Bani Abbasiyah, ya, yang terima tu iktiraf mereka ni sahabat Nabi, dikafirkan. Kenapa? Dia asalnya isu politik. Khawarij pun sama, dia asalnya isu politik juga. Dia tak setuju Sayyidina Ali letakkan jawatan, ya, tanazul beri pada Muawiyah. Lepas tu dia pun tak setuju dengan Muawiyah dan sahabat-sahabat yang berbai'ah dengan Muawiyah. Akhirnya dia kafirkan dua-dua. Yang sokong Muawiyah pun kafir, yang sokong Sayyidina Ali pun dia kata kafir juga. Jadi asalnya firqah mengenai dalam akidah ni, dia perbalahannya atau perselisihannya berpunca daripada isu-isu politik. Lama-lama dia jadi mazhab akidah. Sebab itu kita memanggil semua ni adalah ahlul qiblah. Sebab itu kontroversi pada pengarang kitab bila beliau pergi ke Tehran dan sebagainya, dianggap dia menyokong Syiah. Sebenarnya kalau siapa lihat atau siapa dengar ceramah-ceramah pengajian dia sampaikan oleh pengarang kitab ni, jelas dia tak terima Syiah, tapi dari segi politik sebenarnya, ya, kita tetap menerima mereka itu sebagai ahlul qiblah. Mereka tetap menghadap, mereka tetap bertuhankan Tuhan yang sama, tetap mendirikan solat. Begitu juga golongan Ibadiyah yang ada di Oman hari ni. Kita ni dikira masih lagi umat Islam yang satu. Cumanya kita berbeza dari segi apa? Siapa yang lebih betul, siapa yang afdal, siapa yang tepat ijtihadnya, ya. Maka umat Islam ni dia berpecah dalam perkara-perkara itulah. Okay, pengarang kitab ni sebut kat sini antara hujah Syiah ni. Kenapa dia kata dari segi pemimpin yang patut dilantik adalah Sayyidina Ali. Tengok ni. Dari segi hujah kita dah jelas tadi.
Dilantik Sayyidina Abu Bakar ni, dia sahabat Nabi yang paling rapat. Ya, dia yang dilantik oleh Nabi SAW sebagai imam ya dalam solat subuh. Lepas tu banyak faktor lah kita dah terangkan tadi. Syiah dia kata apa? Tengok muka surat 36. Okey. Pendapat mazhab Syiah pada zaman ni, zaman mutaakhir, mana zaman tu tak timbul lagi soal mereka ni sokong Sayyidina Ali ke tak. Sebab tu saya kata tadi, Abu Sufyan tak dikira Syiah. Walaupun dia sokong Sayyidina Ali, pasal dia anggap hubungan kekeluargaan dia dengan Sayyidina Ali tu lebih dekat. Sayyidina Ali dengan Rasulullah SAW lebih dekat. Abu Bakar ni walaupun dia bapa saudara, tapi dari segi keturunan, dia anggap daripada kabilah yang tak kuat. Okey. Jadi kalau orang boleh terima Nabi SAW daripada Bani Hashim, mereka patut boleh terima juga Ali, kerana Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi SAW. Okey, itu pandangan Abu Sufyan. Tapi Sayyidina Ali tolak. Okey, tengok Syiah, apa pandangan dia? Dia kata, kenapa patut lantik Sayyidina Ali? Dia kata, sabda Rasulullah SAW, dia kata berkaitan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, man kuntu maulah, ya, fa'ali maulah. Sesiapa yang aku jadi tuan bagi dia, maka Ali ni juga tuan bagi dia. Nampak? Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Golongan Syiah dia guna hadis ni. Dia kata, kitab ni atau hadis ni ada dalam kitab Sunan yang dipegang oleh ahli sunnah. Bukan Syiah, bukan kami yang ni, hadis ni ada dalam kitab kamu, dia kata. Jadi, dalam kitab kamu sendiri mengiktiraf. Nabi SAW mengatakan, siapa yang jadikan aku ni maulahu, ya, tuan atau ketua atau pemimpin atau penghulu, panggillah apapun, maka dia kena terima Ali juga adalah maulahu. Kita sebut maulana tu kan. Jadi kalau aku jadi tuan bagi dia, maka Ali juga tuan. Jadi golongan Syiah mengatakan ini antara hujah bahawa kalau Nabi SAW wafat, maka siapa yang jadi tuan bagi orang-orang Islam, siapa jadi ketua bagi orang Islam, Ali. Ikut hadis ni lah. Okay. Kemudian hadis lain, dia kata, وَمَنْ كُنْتُ وَلِيَهُ فَهَذَا وَلِيَهُ Allahumma, dia kata, وَلِمَنْ وَمَنْ وَالَهُ وَعَادَ مَنْ عَادَاهُ. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dan sesiapa yang aku menjadi walinya, maka Ali ni, Ali bin Abi Talib, dia juga adalah wali. Ya Allah, pimpinlah orang yang menjadikan dia wali. Siapa yang ikut Ali ni, setuju dengan Sayyidina Ali, ya Allah, kau pimpinlah mereka ini. Siapa yang bermusuh dengan Sayyidina Ali, maka ya, wahai Allah, kau musuhilah mereka. Jadi Nabi SAW doa macam ni. Maka golongan Syiah kata, sebab itu mereka, kita kata tadi, asalnya adalah persisihan pendapat dalam siasah. Akhirnya dia pergi pada perkara akidah, kerana dia anggap Nabi dah pesan macam ni dah. Ya, Nabi dah doa macam ni dah. Maknanya siapa lawan Sayyidina Ali, dia memusuhi Allah Ta'ala. Sebab tu mereka, dia jadi asalnya siasah ni adalah perkara ijtihad. Ya, Nabi SAW tak tentukan siapa. Jadi akhirnya menurut bagi golongan Ahlul Bait atau golongan Syiah, dia jadi terlalu kita panggil, mereka jadi jadikan itu sebagai pokok dalam agama. Lantik Sayyidina Abu Bakar ni salah dia kata. Lepas Sayyidina Abu Bakar ni orang Islam lantik Sayyidina Umar pula pun salah. Ya, lepas Sayyidina Umar lantik Uthman pun salah juga. Bila sampai keempat Sayyidina Ali, yang ni baru betul. Okey, lepas tu mereka sampai peringkat yang ekstrim ni mengkafirkan. Baik. Cuma dalam Syiah ni saya beritahu, kalau golongan Zaidiyah yang banyak di Yaman lah, Zaidiyah, mereka tidak keras dalam isu imamah ni. Ya. Dia menganggap begini, kalau ada orang yang baik bacaannya menjadi imam solat, ya, ada orang yang kurang bacaannya, bacaan Fatihahnya bagus, tapi ada orang lain lagi bagus. Kita lantik orang yang kurang bagus bacaan. Dia bacaannya bagus, betul, tapi ada lebih bagus. Apa hukum kita lantik dia jadi imam? Okey, jadi lantik orang yang second ni jadi imam boleh. Biwujudi afdal. Dengan ada orang lebih layak, kita lantik orang yang layak juga tapi kurang sikit. Sah solat jemaah itu.
Jadi dihujahkan, walaupun mereka menganggap Sayyidina Ali itu adalah yang lebih layak menjadi pemimpin dengan kepercayaan mereka, Nabi SAW mewasiatkan. Okey. Jadi walaupun Ali lebih layak, tapi Abu Bakar pun layak juga. Cuma Ali lebih layak. Maka sahabat setuju lantik Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, jadi tak ada masalah bagi dia. Ya. Dia soal afdal dengan tak afdal je. Dia tak sampai kepada peringkat siapa terima Abu Bakar, kafir. Siapa terima pemerintahan Umar, kafir. Siapa terima pemerintahan Uthman, kafir. Kerana langgar wasiat Nabi. Itu peringkat Syiah yang ekstrim. Okey. Nampak pengarang kitab ni pada bahagian satu buku ni dia bahas benda ni. Supaya kita betul-betul faham apa sebenarnya yang berlaku masa tu. Apa sebenarnya yang berlaku semasa proses melantik khalifah ataupun orang yang paling layak untuk menggalas dan menggalang ganti tugas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang menguruskan hal ehwal orang Islam. Nak lantik Nabi itu sebagai Nabi tak boleh dah. Sebab dalam hadis kita baca tadi, fa innahu la nabiyya ba'di. Lepas aku tak ada Nabi lagi. Walakin khulafa, yang ada pengganti-pengganti. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni adalah pengganti yang layak, mengikut hujah kita. Yang hujah yang kita baca tadi, banyaklah, boleh baca sendiri balik. Sebab sebagai pengulas ataupun yang membedah buku, tuan-tuan, tak mungkin saya nak baca semualah. Tuan-tuan boleh sedari boleh baca, tengok. Jadi itu adalah kita panggil butiran isi-isi kandungan yang cuba diketengahkan oleh pengarang kitab ini pada bahagian pertama. InsyaAllah saya tengok jam pun dah pukul 10. Bahagian kedua, dasar dan sistem pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Yang ini kita akan bincang pada pembentangan yang akan datang. Mungkin tengok, kalau tak panjang sangat, kita boleh sekalikan juga dengan panjang. Bahagian ketiga ke? Langkah seperti, ataupun ada kandungan buku ni yang saya rasa macam dia lebih pada fakta-fakta sejarah tu, boleh baca sendiri. Kita akan petik idea-idea penting yang cuba dibawa oleh pengarang kitab, supaya kita faham macam mana siasah yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebab pengarang kitab bagi tahu, kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, salah satu sumber rujukan fiqh siasah adalah kita kena rujuk Sirah Nabawiyah. Walaupun riwayat-riwayatnya lemah, kerana itu juga satu contoh bagaimana kita boleh memimpin dengan panduan nubuah. Selain ayat, pertama sekali ayat Quran, hadis-hadis yang kuat yang boleh kita pegang. Sirah Nabawiyah juga menjadi rujukan dalam fiqh siasah. Okey, selesai. Kemudian selepas wafat Nabi SAW, kita boleh rujuk juga kisah Sayyidina Abu Bakar, pemerintahan dia. Sebab itu ada buku Tarikh Khulafa, Tarikh Khulafa, kitab Khulafa Ar-Rashidin dan sebagainya. Kita tengok macam mana mereka memerintah, apa isu-isu yang berlaku pada zaman dia, apa isu-isu yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Dan dipahamkan pengarang kitab akan tulis pula tentang Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Jadi melengkapkan kita kata siri, daripada Sirah Nabawiyah pergi pada Khulafa Ar-Rashidin, yang mana ini zaman yang paling penting untuk kita memahami bagaimana politik Islam tu berjalan, berfungsi. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi saya buka pada sidang, kembali pada pengurusi untuk, ataupun pada moderator untuk sesi soal jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey baik.
Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz atas perkongsian pada sesi yang pertama. Jadi Alhamdulillah saya kira banyak input yang khususnya perbahasan untuk bahagian yang pertama pelantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Baik, saya masih menantikan soalan-soalan daripada para penonton. Jadi anda kata kalau kalian para penonton dikasihi Allah SWT ada soalan boleh nyatakan di kolom komen. InsyaAllah kita akan bacakan kepada suatu sesi soalan dan jawab. Jadi kita akan berehat sebentar. Kita akan saksikan video yang disediakan oleh pihak penganjur. Jadi sementara menonton video tu kalian boleh nyatakan di ruang komen soalan-soalan kepada Ustaz Imran insya-Allah. Okey, baik. Sahabat-sahabat penonton, sebentar tadi kita baru saja menonton video promo untuk buku nota eksklusif 2021 Pustaka Permata Ummah. Jadi buku ini seperti yang tertera bernilai RM25. Jadi sedikit untuk saya ceritakan berkenaan buku ini. Buku ini ialah berkulit buku jenis keras, chipboard. Dan yang kedua, planner 2021 berwarna multicolors. Selingan quotes, tips dan nasihat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Dan yang ketiga, halaman nota sebanyak 200 muka surat. Dan yang seterusnya, rujukan kalender bukan sahaja 2021 malahan 2020
tahun ini juga 2022. Jadi saya kira buku ini cukup lengkap sebagai persiapan menghadapi tahun baru yang akan tiba nanti insya-Allah. Okay, baik. Jadi saya nantikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat penonton jika ada untuk kita tanyakan kepada Ustaz Imran penyampai kita pada malam ini. Baik. Jadi saya lihat kita ada dapat soalan daripada saudara Zahiruddin Zaki Ustaz. Boleh saya bacakan dulu soalannya. Kenapa Saidina Abu Bakar adalah khalifah pertama zaman Nabi dulu belum tahap khilafah Islamiyah? Jadi soalan ini kepada Ustaz. Terima kasih. Kenapa khilafah Sayyidina Abu Bakar tidak sampai pada khilafah Islamiah? Saya tak faham. Kenapa Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah pertama? Zaman Nabi dulu belum tahap khalifah Islamiah. Saya tak faham soalan. Boleh terangkan? Boleh istifsar sikit? Mungkin kepada penanya soalan, saudara Zainuddin Zaki boleh nyatakan penjelasan di ruangan komen. Sebab kita pun masih tertanya penjelasan khalifah Islamiah itu sendirilah. Kenapa belum capai tahap khalifah sendiri. Di Ustaz pun, saya pun sendiri sebagai moderator pun belum cukup jelas lah dengan soalan ini. Ustaz. Jika ada penerangan mungkin kita akan bantulah. Mungkin dapat gambaran yang lebih mungkin secara kasar apa sebenarnya yang nak ditanya kenaan soalan ini. Kenapa Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama? Sebab dia yang pertama lantik selepas wafat Nabi SAW. Dia yang pertama. Lepas tu kenapa zaman Nabi dulu belum tahap khalifah Islamiah? Kenapa zaman Nabi dulu? Sebab zaman Nabi bukan zaman khalifah. Mungkin nak katakan zaman khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar itu belum capai tahap khalifah Islamiah. Mungkin itu apa yang saya faham lah masalah ini. Apa maksud khalifah Islamiah tu maksud apa? Kalau hadis yang kita sebutkan tadi kan, apa nama, satakunu khulafa wa hum yaksurun. Dan Nabi SAW tak pernah sebutkan khilafah mana yang betul atau mana yang salah. Dia cuma sebut je. Okey? Ala minhajin nubuwah. Yang tu. Kalau nak dibetulkan istilah tu, kita ikut istilah hadis lah. Khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah yang mengikut manhaj kenabian. Okey? Jadi saya nak jelas dulu apa maksud khilafah Islamiah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar tak sampai khilafah? Dia sampailah, kenapa tak sampai? Saya tak faham. Bahkan khilafah yang 4 ni diiktiraf semua. Bahkan hadis Nabi SAW katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Kan? Ikut sunnah aku dan sunnah para penggantiku yang diberi petunjuk, dan para ulama iktiraf yang 4 ni. Ya. Kemudian ada yang menambahkan khilafah ataupun kepimpinan semasa Umar bin Abdul Aziz. Okey. Okey, mungkin saya boleh petik daripada komentar Muhaimin Safaruddin. Biar saya tolong ubah soalan sedikit. Kenapa pada masa Saidina Abu Bakar yang disebut sebagai khilafah Islamiah, bukan pada zaman Nabi? Okey, kalau itu soalannya, kerana pada zaman Nabi SAW kita tak panggil khilafah. Kita panggil itu adalah pemerintahan mengikut sistem kenabian. Sebab dia sebut, Nabi sendiri sebut kan, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Okey, dia tak kata khalifah. Khalifah ni kita dah terangkan maksudnya adalah pengganti
akhlafa, khalafa, kullama mat halaka nabiyyun khalafahu nabi. Jadi istilah yang digunakan adalah kita panggil kenabian. Mana dia sebagai nabi, dia adalah pemimpin. Okey. Lepas wafat nabi, masa Nabi SAW memerintah berdasarkan wahyu turun. Selepas wafat Nabi SAW, maka baru kita panggil khilafah ataupun khalifah. Orang yang ganti Nabi tu dipanggil khalifah kerana dia ganti kerja Nabi. Bukan sebagai Nabi, dia ganti kerja Nabi menguruskan hal ehwal kaum muslimin. Okey. Jadi zaman Nabi kita tak panggil Nabi, kita tak panggil lah Rasulullah tu Khalifah Muhammad, tak panggil itu. Kita panggil dia Nabi Muhammad kerana dia kata dia memerintah berdasarkan minhaj nubuwah, minhaj kenabian. Fa innahu la nabiyya ba'di. Lepas aku tak ada nabi lagi. Yang ada lepas aku adalah khalifah. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang pertama khalifah menggantikan Nabi Muhammad SAW. Saya terangkan tadi kan, masa wafat Nabi Musa, wafat Nabi Harun pun tak dipanggil khalifah. Pasal apa? Kerana orang yang ganti dia tu bertaraf Nabi juga, iaitu Yusha' bin Nun. Jadi boleh faham Terima kasih. Kalau minta maaf kalau penerangan saya tak dapat menjawab soalan tadi. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada saudara Zahiruddin Zaki atas soalannya dan terima kasih kepada Ustaz atas jawapannya. Jadi saya boleh simpulkan kenapa penggunaan terma khalifah tu digunakan selepas Nabi Muhammad adalah kerana Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir. Jadi yang menggantikan kepimpinan Nabi adalah disebut sebagai khalifah, dan kata khalifah sendiri diguna pakai sewaktu khalifah yang pertama iaitu khalifah Abu Bakar. Okey, baik. Jadi saya kira setakat saya baca-baca komen, setakat itu saja soalan yang dikemukakan. Saya masih menantikan jika ada soalan tambahan daripada sahabat-sahabat penonton, kita boleh tanyakan terus kepada muslimat ke? Kalau ada muslimat untuk bertanya, tadi kita ada saudara Zainuddin ataupun muslimin lah yang bertanya. Jika ada muslimat yang ingin bertanya kepada Ustaz, dipersilakan. Jika ada, jadi kita sama-sama nantikan soalannya. Okey, ada soalan daripada saudara Ilmi Muhammad. Salam Ustaz, perkarang ada sebut khalifah itu mesti alim lagi faqih. Persoalannya, kenapa nama Sayyidina Abu Bakar tidak banyak disebut dalam periwayatan hadis? Okey, dipersilakan Ustaz untuk jawapan. Subhanakallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini soalan yang bagus sebenarnya. Memang kalau kita belajar dalam pengajian Islam bidang hadis atau kita akan, ini antara isu yang popular lah dibincangkan di bilik di dewan-dewan kuliah. Kenapa tak banyak riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar? Kenapa tak banyak riwayat daripada Sayyidina Umar? Dan kenapa tak banyak riwayat daripada Sayyidina Ali? Kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar ni dia bukan perawi, tapi dia itu diriwayatkan. Nampak Sayyidina Abu Bakar ni dia ambil alih kepimpinan Nabi SAW. Ya, dalam suasana yang kacau bilau. Lebih kurang 2 tahun lebih tu orang murtad. Ya. Berperang dengan Nabi palsu, berperang dengan orang tak bayar zakat, lagi macam-macam. Cuba bayangkan macam mana Sayyidina Abu Bakar ni nak duduk dekat masjid, ada kuntu ma'an Nabi SAW. Dia nak cerita, aku dulu dengan Nabi SAW masa perjalanan hijrah macam ni. Kita takkan dapat cerita first hand macam tu. Sebab apa? Kerana Sayyidina Abu Bakar ni dia sibuk sebagai pemimpin, dia tak ada masa nak mengajar. Sebab tu sahabat yang banyak riwayatnya siapa? Antaranya Sayyidatina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Antara lagi Anas bin Malik. Dia tak jadi pemimpin macam kita lah, senang macam kita
Kalau level ustaz dah jadi menteri, bila nak mengajar? Tak ada banyak masa nak mengajar, menyampaikan hadis ni. Tapi macam ustaz-ustaz yang tak ada kerja macam saya ni, bolehlah cerita ceramah sana, ceramah sini. Maka bila banyak bercerita, berceramah, banyaklah riwayatnya. Macam Abu Hurairah, ya, Anas bin Malik tadi, Abdullah bin Umar. Ini orang yang dia tak jadi pemimpin, jadi dia banyak masa mengajar, banyak masa pengajar, banyak anak murid, banyak riwayat. Jadi kita tak boleh expect Sayyidina Abu Bakar dia duduk di masjid berceramah, menyampaikan Nabi SAW kata macam ni. Tetapi orang yang riwayatkan daripada dia, faham tak? Orang yang kata Abu Bakar berkata macam ni. Dia jadi subjek untuk diriwayatkan. Selepas dia pun Sayyidina Umar pun sama. Sayyidina Umar ni bukan orang yang dia bukan orang yang mengajar. Okey? Tapi diriwayatkan apa? Macam mana cara Sayyidina Umar menghukum, menjatuhkan hukuman di mahkamah. Ya, macam mana cara dia meletakkan polisi-polisi dalam bidang politik, dasar-dasar dalam pentadbiran. Diriwayatkan daripada Abu Bakar, diriwayatkan daripada Umar, kisah-kisah ni. Dan Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kenapa ada banyak riwayat? Sebenarnya Sayyidina Ali ni dalam tempoh tu, pemerintah tiga khalifah sebelum dia ni pun banyak masa mengajar juga. Dia banyak dia boleh meriwayatkan hadis, dan masa zaman pemerintahan tu, ya, dia dilantik sebagai hakim. Jadi hakim pula, ya, banyaklah kehakiman dia, memutuskan hukuman-hukuman, hudud, jinayah, apa semua, ya, qadiyatul maliyah, banyak diriwayatkan. Okey. Sebab itu dia bukan perawi-perawi popular yang kita biasa dengar, Abu Hurairah ke siapa ke, Anas bin Malik ke. Ya. Sebab apa? Sebab yang Abu Hurairah ni memang anak murid dia ramai. Sebab tu zaman kita ni senang ceritalah. Kita susah nak jumpa pemimpin yang bertaraf, ulama yang duduk dalam bidang siasah yang ada masa banyak untuk mengajar. Kita ambil contoh senang je. Dr. Zulkifli Al-Bakri, masa dia sebelum jadi mufti, banyak mengajar. Bila jadi mufti masih mengajar, bila jadi menteri waktu dia terhad. Jadi bayangkan kalau Sayyidina Abu Bakar ni mula-mula je dah pegang jawatan politik. Jadi tak banyak dia meriwayatkan, tetapi dia banyak diriwayatkan. Kisah dia, pendapat dia, penghakiman dia dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Pengurusi, moderator. Okay, baik Ustaz. Minta maaf tadi ada masalah teknikal sikit. Jadi saya kira setakat 2 saja soalannya kami terima. Ada tambahan lain jika ada. Kalau tiada, saya kira kita sudah sampai kepada punca program lah. Jadi mungkin saya boleh bagi sedikit ruang kepada Ustaz untuk recap semula perbahasan ataupun diskusi kita pada malam ini. Terusnya untuk buat sedikit khulasah lah untuk sesi ataupun siri yang pertama, bedah buku bersiri Fiqh Siasah Khalifah Abu Bakar. Segala hormatnya dipersilakan. Minta maaf, tersilap tekan. Silap tekan. Okey, baik. Baik, sebagai kesimpulan
dalam fiqh siasah, okey, dia macam fiqh yang lain. Kita belajar fiqh ibadah, fiqh muamalat semua. Dia mesti ada sumber rujukan. Dia dalam fiqh siasah, okey, pertama Quran. Okey, bila kita nak bincang tentang politik Islam ni, kita kena rujuk ayat-ayat Quran. Ya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ayat Quran macam tadilah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Tentang Inna Allah aradul amanata ala samawati wal ard. Ni semua ayat Quran yang menjadi dalil-dalil atau sumber utama kita bila kita bicara tentang politik mengikut hukum-hukum syarak. Yang kedua, hadis-hadis Nabi SAW. Dan hadis-hadis Nabi pun berperingkat. Ada hadis yang sahih, ya, hasan dan sebagainya. Maknanya senang ceritanya, hadis ni ada yang makbul diterima, ada hadis yang matruk ditolak. Okey. Cuma dalam siasah ni kadang-kadang hadis-hadis yang lemah pun diambil kira, diambil juga untuk dirujuk. Kenapa? Kerana sirah nabawiyah kebanyakannya berdasarkan kepada periwayatan yang tak sampai kepada peringkat periwayatan hadis. Okey, sebab itulah kita lihat sirah nabawiyah ni ada peristiwa-peristiwa yang menjadi pertikaian di kalangan para ulama, kerana kisah-kisah Nabi SAW ni macam diceritakan oleh ahli sejarah. Dia bukan menurut kita kata syarat-syarat Imam Bukhari dan sebagainya. Walaupun dalam Sahih Bukhari Muslim ada sirah nabawiyah, tapi tak menyeluruh, maksudnya tak lengkap. Kalau kita hanya menerima riwayat-riwayat hadis yang sahih saja, kita tak akan dapat kisah hidup Nabi SAW tu yang lengkap. Daripada kecil jadi apa-apa semua. Kisah dia pergi ke Syam dengan Abu Talib, berjumpa dengan Rahib Buhaira, apa semua tu. Menjadi pertikaian. Kalau ikutkan peristiwa Nabi SAW duduk di Gua Hira pun tengok ada lagi perbahasan kat situ. Ya, apa lagi isu-isu keluar daripada rumah, kemudian berdepan dengan kumpulan Abu Jahal yang nak membunuh Nabi SAW. Jadi riwayat-riwayat macam ni, peristiwa Isra Mi'raj sendiri pun banyak, ya. Isu-isu yang para ulama masih lagi berbeza. Okey, tarikh, dari segi tarikh, bila berlaku Isra Mi'raj, bila tarikh, semua benda-benda ni menjadi pertikaian ataupun menjadi perbahasan di kalangan ulama. Tapi dalam siasah, riwayat-riwayat yang lemah ni diambil kira. Kalau kita lihat di situ pun diambil kira, maka Khulafa Ar-Rashidin, atau kita melihat pula tarikh, sejarah yang dicatat tentang pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, pemerintahan Sayyidina Umar, pemerintahan Sayyidina Ali, pemerintahan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali dan seterusnya, yang kebanyakannya disebut oleh ahli-ahli sejarah seperti Ibn Athir. Jadi kalau kita nak bincang segi sahih atau tak, memang banyak isu-isu kepimpinan yang kita tak dapat nak rujuk. Sebab tu pengarang kitab ni, benda ni kita kena jelas. Maknanya pengarang kitab ni nak bagi tahu kita, ya, selain daripada kita rujuk Quran, hadis sebagainya, buku-buku sejarah, catatan ulama seperti Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh Khulafa, Tarikh At-Tabari, ya, juga menjadi rujukan. Ya. Cuma benda tu dia boleh dibincang. Sebab tu para ulama tak sepakat. Sebagai saya biasa sebut contoh, betul ke Sayyidina Umar ni pernah menghentikan hukuman hudud? Itu pun diriwayatkan oleh ahli sejarah. Okey? Sebab tu bila kita bincang tentang politik, setuju ke tak setuju melaksanakan hukum hudud, berhujah dengan hujah-hujah yang kita sebut tadi, catatan ahli sejarah Ibn Athir dan sebagainya, memang akan ada pertikaian-pertikaian. Tapi perlu kita ingat bahawa kalaulah rujukan-rujukan ini ditolak semuanya, maka kita kata hilanglah, ya, sebahagian besarnya
rujukan umat untuk berpolitik atau bersiasah. Okey? Berkhilaf tak apa, tapi kalau kita nak tolak semua, nak kena yang ambil yang sahih saja, memang sumber-sumber kita jadi kurang lah. Itu pula ambil kira lagi golongan Syiah yang menolak para sahabat yang begitu ramai. Lagi banyak contoh-contoh yang pemerintahan yang mereka tak dapat rujuk. Kalau hanya menerima sebahagian Ahlul Bait saja yang boleh meriwayatkan riwayat-riwayat daripada Nabi SAW. Jadi ini antara benda yang penting kalau kita bincang tentang fiqh siasah, wajib akan ada khilaf. Sebab rujukannya itu sendiri terdapat pertikaian atau perselisihan di kalangan para ulama sama ada menerima atau menolaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, baik. Jazakallah khairan jaza Ustaz Imran, selamat atas pengungsian pada malam ini. Suka saya petik kata-kata Ustaz pada hujung tadi, sebenarnya Ustaz ada sebut fiqh siasah ini semestinya akan berlaku khilaf apabila pada rujukannya akan ada perselisihan. Okay, baik. Jadi saya kira setakat itu saja program kita pada malam ini, iaitu bedah buku bersiri fiqh siasah Khalifah Abu Bakar. Jadi pada malam ini siri yang pertama pada 12 hari bulan, insya-Allah kita akan jumpa pada siri yang kedua bersama Ustaz Imran juga, insya-Allah jika tiada arah melintang, jika Allah memudahkan segala urusan, pada 26 hari bulan. Lagi 2 minggu. Jadi boleh lock ataupun boleh kunci siap-siap di kalender sahabat-sahabat para penonton untuk kita bertemu lagi pada 26 hari bulan Disember, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Imran selaku pengisi kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama kita pada awal program tadi sehinggalah sekarang ini, saat ini. Jadi terima kasih sekali lagi, dan saya mewakili pihak penganjur mohon maaf atas segala masalah teknikal yang berlaku sepanjang program lah. Jadi terima kasih sekali lagi pada sahabat-sahabat penonton. Jika kalian berminat untuk dapatkan buku-buku termasuklah buku fiqh siasah ini, bagi yang belum memiliki boleh dapatkan di pautan yang dipinkan di ruangan komen dan juga di media sosial Pustaka Permata Ummah, insya-Allah. Jadi jika tiada orang mentang, terima kasih sekali lagi, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah firqa wa atubu ilaih. Ma'asir inna lisafir ladina amra usulha. Okay, baik, terima kasih semua dan selamat malam, insya-Allah. Semoga semua dalam keadaan sihat sentiasa, insya-Allah, dalam lindungan Allah SWT, insya-Allah. Terima kasih, kita jumpa lain hari dan lain masa.